InsyaAllah muslimin muslimat sedang hadirin yang berhormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan masuk forum Ma'al Hijrah 1444. Jadi ahli kajian kita yang pertama Al-Fadhil Ustaz Hamdani bin Zulkifli, Imam Kanan Masjid Jami'ul Badawi Kepala Batas Pulau Pinang. Jadi soalan untuk pusingan yang pertama, insya-Allah. InsyaAllah lagi Ustaz contoh sikit pasal dari Ustaz berkenaan dari kepada Fadhil insyaAllah. Ustaz, soalan untuk Ustaz tadi, insyaAllah seperti mana yang kita dengar bila sebut Ma'al Hijrah, sebut saja Ma'al Hijrah, saya akan main dua golongan yang disebut-sebut, iaitu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar. Jadi kita nak tahu siapakah Muhajirin dan siapakah golongan Ansar ni. Jadi mungkin ada role model untuk yang kita ambil contoh daripada golongan-golongan tersebut. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah yang saya hormati, makasih mengucapkan kepada Ustaz Sayuti selaku Tuan moderator pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah yang saya hormati, terutamanya Tuan Guru kita yang sebentar tadi baru selepas melepaskan tausiahnya, Tuan Syekh Radhi Abdul Rahman Al-Hafidh Hafizahullah. Juga yang anda kasihi sahabat anda, kekanda anda yang sudah lama kami tidak bertemu, kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Hari ini menjadi sahabat teman panel Ustaz Nazri Hanafi Hafizahullah. Yang anda kasihi profesor yang disebutkan oleh Syekh tadi Hafizahullah. Seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masjid, pegawai masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, para asatidzah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah. Tidak dapat saya nak sebutkan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan semua diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ni syukur pada Allah. Dengan izinnya pejam cilik dah masuk dah kita pada 1 Muharram 1444 Hijriah. Sebelum ni kita dah dengar je Zulhijjah, Zulqa'dah. Akhirnya Allah pindahkan juga, akhirnya masuk pada tahun baru. Dalam arti kata yang mudah, umur kita dah bertambah 1 tahun. Bahawasanya kita hidup di atas dunia ini, perjalanan itu yang layak menjalankannya, yang layak menghentikannya adalah Allah Ta'ala. Malam ni Allah jalankan lagi usia kita. Allah nak lagi kita hidup di atas dunia dia ni. Allah nak tengok lagi apa yang kita nak buat di atas dunia ni. Lalu malam ni kita mengkaji, kita mengingati sirah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu insan yang mulia, yang tidak ada yang lebih hebat insan di atas dunia ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya sebut hebat?
Kalau tuan-tuan perhati kubur-kubur yang ada di atas dunia ini, tidak ada satu kubur pun yang lebih hebat daripada makam Nabi yang tidak pernah berhenti orang ziarah. Setiap saatnya ada sahaja orang ziarah dia. Bahkan hari kematian Nabi pun, walaupun hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diulang-ulangkan, diingat-ingatkan. Kita nak sambut bersedih orang yang hidup, orang mati kita tak ingat dah bersedih dia. Itulah Rasulullah hari ini. Kita mendengar, kita mengkaji sirah bagaimana perjalanan hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. 53 tahun Nabi berada di kota Mekah. Apa yang tak berlaku kat Nabi? Nabi berdakwah di Mekah, sampailah orang kuat-kuat Nabi pun Allah ambil nyawa. Isteri Nabi Sayyidatina Khadijah pun Allah ambil nyawanya. Ponakan Nabi Abu Talib pun Allah ambil nyawanya. Mereka-mereka yang dekat dengan Nabi Allah Ta'ala uji, ambil awal umur mereka. Tuan Nabi pun meninggal awal, mak Nabi pun meninggal awal, ayah Nabi pun meninggal awal. Tidak ada insan yang paling hebat di atas dunia, ujiannya juga berlaku pada ujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita ingat balik sirah. Tiap-tiap tahun kita ulang balik cerita tentang Muharram, awal Muharram hijrah Nabi. Jadi tadi Ustaz, moderator kita tanya, bila sebut tentang hijrah, kita kena ingat dua yang disebutkan, Ansar wal Muhajirin. Allah sebut dalam Al-Quran, wal Ansar wal Muhajirin walladzina ittaba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini Ansar. Saya nak sebut yang pertamanya. Bila sebut tentang Ansar, perlu kita faham, Ansar yang disebutkan adalah penduduk asal, penduduk tetap, yang mana hari ini timbul perkataan Ansar Muhajirin itu pun kerana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak timbul lagi sebelum tu. Bila Nabi berhijrah sahaja dari Mekah ke Madinah, ketika itu penduduk Madinah disebut Ansar. Itu pun mereka yang beragama Islam, mereka yang memeluk agama Islam. Bila sebut tentang Muhajirin pula, yakni mereka yang berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah dari kota Mekah ke bumi Madinah. Itu yang disebut hijrah. Hari ini tuan-tuan, tadi Syekh Rodi sebut, kami kedua-duanya datang dari Pulau Pinang. Saya dari Kuala Bantan, Ustaz Nazri panel yang kedua daripada Bukit Tajam. Jadi dua-dua dari Pulau Pinang. Tapi sebenarnya saya bukan asal dari Pulau Pinang. Saya lahir pun di Hospital Lama Al-Ustaz, duduk saya pun di Tanduk sahaja. Cuma saya pula yang dinamakan hijrah ke Pulau Pinang. Saya asal Ansar, penduduk Al-Ustaz juga, orang Al-Ustaz juga. Tu nama dia, dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari Mekah ke Madinah. Ketika itu ada dua nama. Yang pertama Muhajirin, yang berhijrah. Maksud berhijrah ni apa dia? Mereka bersama-sama hijrah iman mereka dari Mekah ke Madinah. Mereka bawa keimanan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka digelar Muhajirin. Sebab tu hari ni setiap masa saya ke mana-mana, saya selalu ingat dua benda ni ya. Dakwah di atas dunia ni, dia ada istilah dakwah Ansar Muhajirin. Ansar Muhajirin apa dia? Tuan-tuan penduduk Al-Ustaz selalu dah duduk dengar ustaz-ustaz di Al-Ustaz, selalu dah duduk dengar syekh-syekh di Al-Ustaz. Hari ni Allah hadirkan Ustaz Nazri Mai dari Penang. Itu nakmanya apa? Malam ni dakwah daripada apa? Muhajirin. Dia hijrah untuk orang Ansar yang berada di Al-Ustaz. Ansar Muhajirin ni sangat penting dalam hidup ni tuan-tuan. Karena Nabi SAW menunjukkan, kalau aku asal dari Mekah, aku sanggup tinggalkan kota Mekah aku ini semata-mata untuk aku hijrah ke Madinah. Untuk apa Nabi hijrah di Madinah? Lupakah tuan-tuan suatu mana tahun 10 kenabian baginda Nabi SAW, pernah Nabi berhijrah ke bumi Taif? Sebelum Nabi nak hijrah ke Madinah, berlaku satu hijrah ke Taif. Selepas mana penduduk Mekah, pulau Nabi, mereka dah mula benci Nabi dan sebagainya, Nabi tak ada jalan dakwah di bumi Mekah. Nabi pergi ke Taif. 10 hari Nabi berada di Taif. Apa yang berlaku? Siapa yang teman Nabi? Zaid bin Harithah.
seorang sahabat yang teman Nabi. Disebutkan waktu Nabi sampai di Taif itu, rancangan Nabi, sewaktu mana aku duduk di Mekah, mereka tak suka aku di Mekah, aku cubalah alih tempat ke Taif. Konon-kononnya dakwah aku ni sampai di Taif. Tiba-tiba tuan-tuan, apa yang berlaku saat Nabi dalam perjalanan ke Taif, Nabi tegur, ajak orang Islam. Nabi ajak orang Islam, semua tak peduli kat Nabi. Masuk Nabi di Taif, Nabi jumpa dengan 3 pemimpin besar di Taif. Apa yang berlaku tuan-tuan? 3 pemimpin besar Taif ni buat. Yang pertama, dia kata pada Nabi, wahai Muhammad, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa Allah tak hantar sahaja malaikat-malaikat dia jadi wakil? Kenapa hantar kamu manusia? Kamu sama macam kami saja. Mereka hina yang pertamanya. Yang kedua, hina Nabi lagi, mengejek Nabi lagi. Akhirnya mereka mengarahkan mereka punya hamba-hamba di Taif itu untuk benci Nabi, keji Nabi, lempar batu Nabi sehingga berdarah tak capal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup Nabi diteruskan lagi sehingga Nabi tidak putus asa. Disebutkan waktu Nabi duduk di Taif, mereka kepung semua kawasan Taif. Mereka kata, wahai Muhammad, kalau kau nak keluar, kau keluarlah sekarang. Maka Nabi minta pada Allah, ya Allah, aku lemah ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Saat Nabi keluar tuan-tuan, mereka buat lorong untuk Nabi. Lalu saja Nabi, maka terajang Nabi, tersungkak wajah Nabi SAW. Nabi tetap teruskan perjuangan Nabi. Saat mana Nabi keluar dari Taif tuan-tuan, malam datanglah malaikat yang jaga bukit bukau. Dia tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, nak tak kami hempapkan kepada mereka ini bukit bukau kepada mereka? Nabi kata, tak payah wahai malaikat, biarlah mereka ini, aku doakan mereka, Allahumma hdi qaumi nura fa innahum la ya'lamun. Aku doakan mereka sekurang-kurangnya hari ini mereka tidak beriman kepada aku, satu hari nanti anak cucu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi semangat tuan-tuan. Nabi balik ke Mekah, Nabi teruskan berdakwah. Nabi angkat tangan kepada Allah, ya Allah, hari ini aku berdakwah ke Taif, engkau tolak lagi dakwahku ya Allah. Aku tidak kisah penduduk Taif ini tolak aku ya Allah, jangan sampai engkau yang tolak dakwahku ya Allah. Nak tunjukkan Nabi ini tak pernah putus asa dalam hidup dia. Nabi ni buat kerja agama tak pernah berhenti. Walaupun orang buat macam-macam kat Nabi, Nabi patah balik ke Mekah. Nabi angkat tangan kepada Allah, ya Allah, kalau mereka tidak suka kepada aku ya Allah, tidak mengapa wahai Allah ya Allah, tetapi ya Allah, aku bimbang kalau engkau tidak redha kepada aku ya Allah. Dalam hidup ni tuan-tuan, hijrah nak menunjukkan yang pertama, kunci hidup di dunia ini, carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Muhajirin, penduduk Ansar ini, mereka kedua-duanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjukkan pada kita. Saya nak cerita ringkas sikit, kerana masa saya pun diberi terhad tak boleh panjang. Ya, saya adik-adik nak qasidah lagi kan, nak tengok ustaz, kami tak puas lagi qasidah ni ustaz. Al-Hasan wal Husain dan sebagainya, tu tak masuk lagi. Rindu Madinah lah macam-macam nak lagi kan. Faham? Saya lagi apa nak qasidah, baca ni sekali. Ni toke qasidah di Pulau Pinang. Hebat dia ni. Nah, baik. Lalu kita teringat balik macam mana sirah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku satu hari pada hari Khamis, 26 Safar, 14 September. Ketika itu penduduk puak-puak Quraisy ni, mereka berhimpun di Darun Nadwah, di tempat yang dinamakan Rumah Parlimen. Waktu tu tuan-tuan, di tempat itulah mereka himpun nak bincang apa-apa. Kalau kita hari ni macam tempat parlimen sedang dun macam tu lah. Yang bestnya tuan-tuan, Darun Nadwah ini adalah rumah tok nenek moyang Nabi. Mereka himpun di rumah tok nenek moyang Nabi. Mereka cuba nak hapuskan Nabi. Maka ada Abul Aswadnya bagi cadangan. Bapak hitam disebutkan di sini, bagi cadangan. Kita ni nak kena buat Muhammad ini, kita bungkus dia, kita lempar dia jauh, biar dimakan dan sebagainya. Ada pandangan puak-puak Quraisy yang lain kata, kita buh dalam kotak, kita jemur di tengah-tengah panas, biar kering kontang Muhammad ini. Ada yang kata, kita buat dia ni cincang-cincang dia, macam-macam cara. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Abu Jahal. Dia bagi tahu apa? Kita tak boleh buat semua benda tu, kerana Muhammad ni pengaruhnya besar. Nabi ni tuan-tuan yang paling terpengaruh di atas dunia ini. Jangan kata kita ada insan yang lebih terpengaruh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita kata aku ni kuat, power aku, pitang ni ada orang, pitang ni ada orang. Rasulullah, saya ingat tuan-tuan, kalau hari ni kita tengok di Asia Tenggara kita, antara orang yang paling kuat pengaruh di Asia Tenggara kita, antaranya Ustaz Abdul Somad. Kita tengok kalau dia mana. Puluhan ribu, ratusan ribu orang ada. Kalau dia baru saja al-ulama, bagaimana Rasulullah kalau ada hari ni? Saya ingat lagi ramai himpunan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu buah-buah kafir Quraisy bincang. Kita lantik 11 orang daripada kabilah-kabilah ni, mereka yang gagah, yang sadu, yang gangster, yang abang lu kawasan, yang power-power, semuanya himpun ke setiap kabilah. Pasal apa? Mereka takut kalau kita hantar satu kabilah sahaja, mati Muhammad, mereka tahu satu kabilah ni hancur kabilah ni nanti. Mereka tak mau bagi pecah kantoi semua, lantik 11 orang ni, panggil 11 orang dengan pedang masing-masing. Maka Nabi bila dapat berita tu, Allah hantar Jibril beritahu, wahai Muhammad, mereka duk bincang nak bunuh kamu dah ni. Nabi buat apa yang pertama nak? Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dia berkata, wahai Abu Bakar, boleh tak teman aku? Abu Bakar tak pernah menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira hatinya Nabi. Ni salah satu perancangan strategi dalam Islam. Ini politik orang panggil strategi. Nak buat satu kerja mesti ada strategi, mesti ada plan. Nabi plan. Nabi letak Sayyidina Ali di tempat tidurnya pakai selimut putih, selimut hijau untuk menutup wajah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Lalu Nabi pun dah sedia dah. Nabi bacakan ayat Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi ambil hama tanah-tanah ni, Nabi bagi kepada mereka ni. Allah Ta'ala tutup pandangan mereka. Mereka tak nampak Nabi keluar. Nabi keluar dengan mudah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ringkas perjalanan Nabi keluarlah dengan Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi sampai di mana? Nabi singgah di Jabal Tur. Gua Tur. Dia di sana ni ada dua. Satu Jabal Nur, satu Jabal Tur. Jabal Nur, Gua Hira. Jabal Tur, Gua Tur. Jabal Hira ni, Gua Hira ni tempat turunnya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi tempat hijrah Jabal Tur. Dia jauh sikit. Kalau nak bagi dengan Jabal Tur ni. Baik. Ringkas cerita, Nabi duduk di sana 3 malam. Nabi sembunyi. Strategi juga. Saya paling tertarik tuan-tuan, Allah tahu belakang adanya anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, yang membantu macam mana nak intip berita-berita yang berlaku. Ada pula Amir bin Fuhairah, ini juga menjadi antara watak-watak utama. Yang paling saya tertarik ni ibu-ibu, khas untuk ibu-ibu. Yang turut bersama bantu Nabi dalam hijrah ini, seorang wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Asma Sayyidina Abu Bakar ni, apa yang dia buat ibu-ibu? Waktu Nabi duduk di dalam gua Sur itu 3 hari, makanan Nabi dihantar oleh Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dia buat macam mana ibu? Saat itu Sayyidatina Asma dalam keadaan mengandung, perutnya ada kandungan. Boleh naik bukit pula, bukan naik ke arah muka ke hadapan, bahkan dia naik dalam keadaan reverse pula. Bayang tengok, Allah nak habaq kata seorang perempuan pun terlibat untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang perempuan yang ada pada malam ini dalam hati niat dia, aku tak mau bantu Islam, aku nak biar Islam dihina. Mesti ada dalam hati niat aku juga nak bersama untuk Islam tegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar naik, tiap kali dia langkah naik ke belakang. Tiap kali dia langkah naik ke belakang. Kenapa Allah takdirkan naiknya ke arah mundur, bukan naik ke arah ke hadapan? Kerana ini strategi yang dia ajarkan. Ketika langkahnya yang pertama, dia padam hapus tapak kaki dia yang pertama. Naik yang kedua, padam hapus tapak kaki yang kedua. Naik yang ketiga, padam. Akhirnya tak dapat jejak siapa naik di atas.
Allah nak tunjuk lagi ketika mana Nabi dalam gua. Gua yang sunyi sepi. Tidak pernah ada siapa yang masuk dalam tu. Nabi masuk. Nabi buka tempat itu, Nabi masuk. Nabi nak masuk, Sayyidina Abu Bakar kata, jangan wahai Rasulullah, biar aku masuk dahulu. Masuknya ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Nabi baring di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika mana gua yang Nabi masuk, ditutup balik gua itu dengan laba-laba. Laba-laba tutup balik. Laba-laba bahasa orang putih panggil spider. Spider. Orang putih buat hari ni Spiderman. Kan? Dalam gua tu pula yang jadi makhluk pengganggu siapa? Cicak. Hari ni orang Melayu buat cicak man. Kita Melayu ambil cicak man. Kan? Cicak man ni kerja dia apa? Duk habaq ke orang, ada orang dalam ni. Ada orang dalam ni. Tapi laba-laba duk lindung, tak bagi nampak langsung apa yang ada di dalam. Ketika mana cerita ringkas dalam gua itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk, kakinya melunjuk, tiba-tiba digigit kalajengking satu binatang yang sengatnya tajam. Lalu dia tengok Rasulullah tidur di atas ribanya. Dia tak ganggu Rasulullah. Dia biar dan dia tahan sakitnya. Ketika itu jatuh air matanya di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa air mata kamu mengalir? Dia kata, wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa. Lalu Nabi tengok luka di kaki dia. Nabi kata, kenapa kamu tak bagi tahu kepada aku? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak mau ganggu engkau wahai Rasulullah. Tengok sayangnya Abu Bakar As-Siddiq. Pak mertua sayang kepada menantu. Tengok bayang tengok. Kita hari ni pak mertua menantu ada tidak tak riba. Balik challenge malam ni cari menantu, mana yang nak duduk tak riba. Saya sendiri pun salam pak mertua pun kadang-kadang cium, kadang-kadang tak. Kan? Kadang-kadang pelaga pipi, kadang-kadang tak. Rasulullah ni menantu tapi tidur di atas riba. Menantu pula pak mertua sayang pada menantu. Tak bagi menantu ni terganggu dengan sakit dia. Lalu riwayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak diceringkaskan cerita, masa saya pun dah habis dah 20 minit. Saya nak sebutkan di sini ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW dah cukup 3 hari, mereka keluar pula, pergilah menuju ke Madinah. Mereka berhenti tempat yang saya nak ringkaskan, yang pertamanya di Quba. Maka didirikan Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Masjid Quba ini didirikan asas takwa. Nabi sendiri turun buat sama-sama masjid ini. Asas takwa binanya masjid. Sebab itulah Nabi kata, masjid ini siapa-siapa yang dari rumahnya berwuduk siap-siap salat 2 rakaat di Masjid Quba dapat pahala 1 kali umrah. Bayang tengok betapa hebatnya masjid binaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sampailah di Madinah, disambut oleh penduduk Madinah. Allahu Rabbi, saya teringat seorang sahabat Nabi yang terakhirnya disebutkan ini, yang Ustaz pengurusi kita kata nak tengok role model. Saya teringat seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz rahimahullah radhiyallahu anhu. Dia ni orang Madinah. Bila sebut orang Madinah, Ansar. Bila sebut orang Mekah, Muhajirin. Dia ni waktu Nabi duduk di Mekah lagi, dia kerja ulang alik ke Mekah. Duduk panggil Nabi, mailah Madinah, cepat-cepat sikit. Cepatlah mai, jangan duduk lambat sangat. Dia kerja dia ni duk pergi panggil Nabi, balik mai Madinah. Panggil Nabi, balik mai Madinah. Satu hari bila Nabi berhijrah, mereka disambut Nabi dengan kegembiraan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Mu'adz seorang anak muda. Ini anak muda malam ni dengar. Sa'ad bin Mu'adz tidak pernah jemu untuk ajak Nabi datang ke tempatnya Madinah. Ketika mana Nabi sampai di Madinah, dia sempat menyambut Nabi, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi sayangnya Sa'ad bin Mu'adz tidak panjang umurnya. Ketika mana dia masih usia dalam 30-an, Allah telah menjemput nyawanya. Ketika itu tuan-tuan, umurnya 35 tahun. Waktu dia wafat ni tuan-tuan, senang abang kata hebat tak hebat Sa'ad bin Mu'adz ni. Nabi menyaksikan sendiri saat Nabi solatkan jenazah dia, yang turut bersama-sama solat dengan dia ini, yakni 70,000 para malaikat yang turut solatkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana Nabi melihat pula ketika mana Sa'ad bin Mu'adz masuk di dalam kubur liang lahat. Nabi menyaksikan sendiri bagaimana himpitan kubur telah menghimpit badan Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Nabi pun ada himpitan kubur. Kita siapa tuan-tuan? Beranikah jamin kita takkan dapat himpitan kubur ketika kita mati nanti? Lalu bila Nabi nampak dengan mata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz dihimpitkan, lalu Nabi menyebut Allahu Akbar. Nabi bertakbir sekuat-kuatnya. Allah lapangkan balik kubur Sa'ad bin Mu'adz. Tuan-tuan, pemuda-pemuda yang saya sebut ringkas-ringkas ini, mereka ini tidak pernah jemu untuk pertahankan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama-samalah ambil pengajaran Ansar Muhajirin, bergabung mereka ini hari ini sampai Islam kepada kita. Kerana Ansar dan Muhajirin lah hari ini kita kenal Islam, kita dapat Islam dengan baiknya. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang saya sebutkan pada malam ini ada keberkatan, ada dengan izin Allah kepahaman agama dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Seserah balik kepada Tuan Moderator kita. Dan kembali atas penerangan berkenaan dengan soalan yang pertama, iaitu siapakah golongan Ansar dan juga siapakah golongan Muhajirin. Jadi elemen sirah yang telah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Hambali tadi menceritakan betapa besarnya pengorbanan sahabat dan juga Nabi SAW menegakkan agama Islam. InsyaAllah persoalan yang kedua, soalan untuk Al-Fadhil Ustaz Hambali, iaitu berkenaan dengan isu Islam dihina ni, apa kaitannya dengan pemerintahan Islam. InsyaAllah sedikit pesanan buat pemuda insyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Saya kira insyaAllah tuan-tuan kita akan cuba untuk selesaikan forum kita dengan secepat mungkin lah. Saya pun sebenarnya dah lama dah tak forum, dekat 3 tahun 4 tahun ni malam mula pembukaan. Jadi insyaAllah malam ni bila sebut tentang hijrah Rasulullah, saya teringat bila Ustaz Nazri tadi dia kata Ustaz takkan tak boleh kot nak belanja satu lagu. Saya pun teringat satu lagu yang dinyanyikan juga oleh sahabat kami, yakni Kumpulan Hijaz. InsyaAllah lah kita dengar. Jangan dengar duk pergi komen tang suara, dengar lirik dia elok cukup. Dalam Al-Quran, baik sama-sama. Rasulullah dalam menangmu, kami susuni lembar sirahmu, pahit ketir pengorbananmu, membawa cahaya kebenaran. Rasulullah kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan muslim muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut tentang bagaimana yang ditanyakan oleh Ustaz Sayuti tadi berkait dengan hina Islam hari ini, saya ni tuan-tuan sangat-sangat mengingatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana satu hari Nabi berada di padang Arafah. Ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan.
apabila ayat ini diturunkan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bagi tahu, Nabi khabarkan kepada semua sahabat Nabi, wahai sahabat-sahabat aku, ini ayat Allah nak bagi tahu kepada kita. Hari ini Allah muliakan agama kita. Hari ini Allah cukupkan nikmat-nikmat kepada kita. Hari ini Allah telah redha Islam sebagai agama kita. Hari ini kata Nabi, Islam telah menang. Kalian dah berjuang lama, Allah dah bagi tahu hari ini Islam Allah redha. Bila dengar ayat ni tuan-tuan, sahabat Nabi bergembira bila Nabi kata, wahai sahabat, Islam dah menang. Gembira sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi melihat wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak turun bersama, beliau tidak bersama-sama sahabat yang lain untuk bergembira, malahan beliau berduka cita. Nabi melihat Sayyidina Abu Bakar muka yang agak sedih, mengalir air mata bila Nabi kata, ini ayat yang terakhir Allah turunkan kepada aku. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau sedih? Tak gembira dengan sahabat yang lain? Bagaimana kata Sayyidina Abu Bakar, aku nak gembira kalau kau sebut hari ini adalah ayat yang terakhir untuk engkau, bermakna suatu masa nanti engkau akan tinggalkan kami wahai Rasulullah. Ayat Al-Quran tak turun kepada Nabi yang lain, hanya turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata ayat ni lah, maknanya tak turun dah lepas ni. Bila tak turun dah lepas ni, makna kata Nabi pun tak ada dah lepas tu. Bila Nabi dengar Sayyidina Abu Bakar kata, kalau aku tak ada, kenapa kamu sedih wahai Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana aku tak masak sedih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila aku mengenangkan sahabat-sahabat kita semua yang ada yang dah syahid, ada yang patah tangan, ada yang luka cacat kekal, ada yang mereka ini tewas di medan perang dan sebagainya. Mereka sanggup berjuang segala-galanya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka ini berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka. Tetapi Rasulullah, aku memikirkan pula bagaimana satu hari kau tak ada nanti di atas dunia ini. Bagaimana umat-umat engkau pula wahai Rasulullah. 1 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 1400 tahun yang akan datang hari ini. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, aku fikirkan bagaimana umat engkau nanti. Adakah mereka turut bersama-sama seperti sahabat yang ada pada kami hari ini, yang pertahankan Islam, luka parah, harta habis, sanggup berjuang Islam. Hari ini apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar sudah berlaku. Umat Islam hari ini tak peduli langsung perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebut begini tuan-tuan? Tuan-tuan tengok hari ini berapa ramai mereka yang berani hina Islam secara nyata, bukan sembunyi-sembunyi lagi dah. Kalau kita berdiam diri, kalau kita masih sibuk dengan dunia kita, semata-mata dunia, ingat Islam akan dihina, lebih dihina kalau kita diam diri. Sebab itulah malam ni forum, bila saya tengok tajuk Islam dihina, saya tahu dah ini mesti panggil saya ni, tak ada kerja yang lain, nak tekankan betapa pentingnya setiap individu Islam pasti dan wajib pertahankan agama Islam di atas muka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang nak bantu Islam kalau kita nak orang kafir bantu Islam? Kalau bukan kita yang ada pada malam ini yang tak bangun pertahankan Islam. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi tempatnya, tak ada yang lagi tinggi pada Islam. Kenapa hari ini kita tak ingat sirah Rasulullah? Bagaimana kita tak ingat sahabat Nabi? Antara yang paling saya ingat bila Ustaz Hana Nazri ceritakan tadi, seorang sahabat Talha dalam perang Uhud. Saya teringat juga seorang pemuda yang bernamanya Sayyidina Hanzalah. Allahu Rabbi, bagi saya Sayyidina Hanzalah baru saja menikah, baru kahwin ibu. Dia anak muda, baru kahwin, baru duduk 1 malam 2 malam. Bahkan bila sampai seruan jihad, disebutkan dalam riwayat tak sempat mandi wajib, tak sempat mandi junub, turun ke medan Uhud, syahid di medan Uhud demi agama Allah. Bila Allah turunkan ayat Quran,
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya amwat bal ahya, kata Allah. Mereka ini sebenarnya bukan mati, akan tetapi mereka hidup. Disebut dalam riwayat, kalau ditanya, sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam mana dengan Hanzalah ni? Baru nikah, mani wajib benda lagi, dah mati, macam mana? Nabi kata, kalau Allah izinkan mereka hidup, mereka pasti nak hidup. Tak ada yang lain mereka nak buat, nak berjuang sampai syahid sekali lagi. Mereka hidup ingin berjuang, mereka hidup ingin tahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuan-tuan hari ni, macam Ustaz Nazri kata, waktu maghrib duduk lepak kedai kopi, ngopi. Kalau lepak kedai teh, mengeteh. Kalau minta melo, memelo, kan? Bahasa macam-macam lah hari ni. Ya, sibuk. Lalu saya macam mana mereka minta saya ta'aruf sikit. Ustaz pun Nazri Hanafi pun dah bagi dah tadi, hin-hin dah kata Ustaz ni duduk di Indonesia, duduk belajar. Alhamdulillah, saya masih lagi sebagai penuntut ilmu lagi, maklum, tolong doakan saya. Baru dalam sebulan ni baru selesai pengajian master. Alhamdulillah, semalam ujian kami untuk kelayakan PhD lulus 12 orang kami, insya-Allah. Doakanlah kami ni Allah Taala bagi, biarlah jawatan pangkat yang kami akan dapat nanti, pangkat inilah nak jatuhkan golongan kufar, pangkat inilah nak jatuhkan golongan Wahabi, pangkat inilah nak jatuhkan musuh-musuh Islam yang sombong kalian dengan pangkat kalian yang ada hari ini. Kami bangun, kami sahut. Kalau mereka kata ustaz-ustaz hari ini cap ayam, cap kampung, biar kami bangkit 12 orang kami ada pakat betul kata nanti. Ingat kalian musuh-musuh Islam. Kalau sahabat Nabi dulu hebat dengan pedang mereka, hari ini kita tak ada pedang tuan-tuan. Biar ada senjata, paling kurangnya kita ada juga didikan, kita ada sijil. Kita nak bukti kata kami bukan curi sijil, kami bukan beli sijil, kami belajar, kami cari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang turut dengan saya antaranya Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, insya-Allah tuan-tuan doa juga. Ustaz Mukhtar Seni Hafizahullah, Ustaz Salahuddin Nasir, tuan-tuan guru belaka dah. Dulu mereka ni tuan-tuan dihina oleh puak-puak Wahabi. Puak-puak ni kata apa? Hampa ke pondok ya, apa hampa ada kat hampa? Ingat satu hari nanti, kalian jangan kata Islam itu lemah. Siapa-siapa yang berani cabar Islam, kalian cabarlah selagi hayat kami, muda-muda, pemuda-pemuda yang ada di atas muka Allah Ta'ala ini. InsyaAllah kita akan bangun pertahanan Islam. Biar mati syahid, biar dihina puak-puak musuh, asalkan Allah redha, seperti mana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Anak-anak muda yang ada hari ini yang belum daftar mengundi daftar siap-siap. Saya nak bagi tahu 18 tahun nanti. Nah, kalau hari ini kita tak boleh perintah Islam sepenuhnya lagi, InsyaAllah kalau kita kekalkan momentum pemerintahan Islam yang ada beberapa negeri ini, InsyaAllah tambahkan negeri-negeri yang lain, InsyaAllah pegang di Malaysia ini dengan totalnya, InsyaAllah kita akan kembalikan agama Allah di atas muka di Malaysia ini, InsyaAllah. Tuan-tuan, jangan takut dengan manusia, takutlah pada Allah. Ada orang kata Ustaz berani cakap besar malam ni Ustaz berani tunjuk jari sana sini. Manusia nak benci saya tak apa tuan-tuan. Jangan sampai Allah dan Rasul benci kepada saya. Saya takut tuan-tuan, bila Nabi nanti berada di padang mahsyar, Nabi tengok wajah-wajah yang kita ada di atas dunia ini. Nabi kenal siapa yang pertahankan agama Allah. Nabi kenal siapa yang nak berjuang mata rantai perjuangan Rasulullah SAW. Ingat Nabi tak kenal kita tuan-tuan. Hari ini depan semua nampak sama saja, tapi Nabi tahu. Allah tunjukkan pada Nabi, mereka di atas dunia mula-mula percaya pada engkau, mula-mula ikut engkau, lagi orang hina engkau, mereka biar saja. Nabi kenal. Golongan ni tuan-tuan, di akhirat kelak disebutkan surah yang Ustaz Nazri sebut tadi juga, surah favorite, Inna a'tainakal kautsar. Nikmat telaga Al-Kautsar dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Dalam hadis menyebutkan bagaimana Nabi ni tuan-tuan, dia nak semua umat di atas dunia ni, kalau boleh seluruh manusia atas dunia ni semua masuk syurga bagi Nabi. Nabi tak mau seorang pun tak masuk syurga. Akhirnya saat mana Nabi tunggu di pintu syurga, di depan telaga Al-Kautsar, Nabi cari mana umat-umat aku nak belanja telaga Al-Kautsar. Telaga ni adik-adik, minum air seteguk saja hilang dahaga selama-lamanya. Saya habis 2 botol ni. Tak nanya apa tak cukup.
Bukan tak cukup apa, sembahyang kosong. Kalau dia air, minum air, lencak sikit. Ajar dah nak pelawak. Saya pernah pengalaman Ustaz, forum di Tawau Ustaz. Dia potok meja ni, kuih, ayak teh tarik, ayak Nescafe. Lagi lagi tukang main tambah mana, lagi rancak. Kan? Tapi tak apalah, balik kampung sendiri tak terasa sangat. Pergi kampung orang buat lagu ni memang kena hantam teruk. Alah. Subhanallah. Baik. Bila sebut balik, Nabi waktu tunggu Telaga Al-Kausar nak cari seorang-seorang main minum. Tiba-tiba malaikat buat roblok. Hari ni depa kata roblok banyak ditul-tul kan. Keluar-keluar tul ni. Mak motor mak rempit jaga-jaga. Mau pelik kecil, mau pelik pelik-pelik sengit, ubah balik bagi standard. Esok hak perang-perang wai suku ni hari ni orang pakai topi Terengganu dah ni. Gathering wai suku Ustaz. Wai 15. Subhanallah. Nah. Malaikat buat roblok. Nabi tengok, pasal apa dia tahan umat aku ni? Tolong mai sini Zat, malaikat. Pasal apa tahan? Malaikat cerita macam mana aku tak tahan wahai Rasulullah. Mula-mula mereka kata beriman kepada engkau. Tetapi bila engkau dihina, engkau dah wafat, mereka mula tinggalkan engkau wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Yang perempuan ni Nabi kata apa? Nabi kata kalau macam tu mereka punya perangai, segerakan campak mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bab main tuan-tuan. Kalau orang hina Nabi pun Nabi kata syurga, neraka lah dicampakkan kepadanya. Sebab tu kita hari ni Allah himpunkan kita semuanya. Saya yakin yang ada hari ini adalah mata rantai. Mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh cakap tuan-tuan bantu perjuangan Islam. Kami yang boleh cakap, kami bercakap. Tuan-tuan yang boleh angkat kursi, angkat kursi. Yang boleh bagi idea, bagi idea. Yang kaya bagi duit, bantu. Jadilah sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Jadilah sahabat Nabi Uthman bin Affan yang diceritakan Syekh Raji tadi. Biarlah kita semuanya ada keterlibatan kita dalam perjuangan Islam. Sebelum sampai hayat kita, kita kena ingat. Saya tuan-tuan genap lebih kurang 1 bulan lebih. Ayah saya pergi meninggalkan dunia ini. Dan ayah saya ni dengan masjid Pantai Johor ni tak terasi. Dulu dia duk bawa saya dulu. Waktu saya hanyak lagi dia duk bawa saya main tang ni. Khutbah Jumaat Ustaz Luqman Hakim. Ingat lagi surah masjid lama tu hak tepi tu kan. Hak tepi sungai tu, hak tepi borok dululah baru dah. Saya main dulu. Nak sebut bila satu hari ada orang mai ziarah saya dengan mak saya, dia bagi tahu satu benda ya. Dulu arwah Cikgu Zul, ayah saya ni orang kenal Cikgu Zul. Tunjuk muka kat orang-orang sini mungkin kenal. Dia sebut satu benda ya. Kita berjuang ni kalau boleh sampai mati. Dan saya sebut tuan-tuan dalam talqin saya ni, waktu ayah meninggal, saya baca talqin. Saya kata apa? Ayah kami membesarkan kami dalam perjuangan Islam. Ayah kami membesarkan kami untuk kami istiqamah dalam Islam. Biarlah kita tak dipandang, tak diangkat di dunia nama kita. Biarlah jadi seperti mana Uwais Al-Qarni tak dikenali dunia, Allah Ta'ala kenal dia di dunia. Dia ada langit sana. Kita nak tuan-tuan dalam hidup ni sama-samalah kita. Bantulah Islam ni tuan-tuan. Saat Islam dihina, jangan tidur lena. Bangun, fikirkan macam mana. Siapa yang pandai main Facebook, jadilah tukang-tukang bantam balik, lawan balik buat ni. Bagi cari balik. Kita ni kena ada musuh. Musuh ada strategi, kita pasang strategi kita. InsyaAllah tuan-tuan, yakinlah satu hari nanti Islam pasti akan terbela. Tak akan dihina lagi oleh musuh-musuh Islam itu semuanya. Jadi saya kira tuan-tuan malam ni cukuplah sekadar itu sahaja. Saya nak bagi balik pada Ustaz Nazri boleh? Boleh ada Ustaz putus apabila. Saya pun tak larat maklum doa lah. Tadi dari pagi tadi mai dari Penang. Singgah di Pendang Ustaz, khutbah Jumaat sana. Tempit lebih kurang lagu ni lah, tengah hari lagi penat. Rengkung. Mana ada orang sedia ayak tengah khutbah? Ada orang sedia ayak tengah khutbah? Tak ada lah. Habis barulah cari ayak kan. Habis tadi sempat pergi ngurut maklum, letih badan ngurut. Tu yang hari ni nampak cergah hari malam, ngurut tu badan. Satu package ngurut tu badan tang tadi. Sampai 6.30. Alhamdulillah segar balik. Buat kerja dakwah ni maklum, letih orang tak nampak. Tapi kami biarlah letih ni rehat ketika mana mati dalam kubur nanti. Biar dunia ni letih, tak ada rehatnya. Allah yang bagi rehat.
rehat yang paling sesuai. Bila Allah jemput kita, Allah ambil nyawa kita semuanya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya minta maaf banyak-banyak tegas tinggi suara. Mungkin ada orang sakit jantung bakal lari balik habis dah. Kan? Bakal lari belah habis dah. Dia kata haram meluat aku. Pendek pertama tu duk terkah buat tak ingat kami tak ada telinga tu. Memang tuan-tuan, ada telinga lah nak cakap lagi kuat sikit. Tak ada telinga tak payah cakap banyak, buat syarat je. Kan? Pasal bekak. Ni ada telinga bagi dengar bagi elok. Takut tak jelas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, makasih banyak kepada pihak Masjid Alim Shah ini, terutamanya pada tuan imam kita yang betul-betul lumuh menjayakan program pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada keberkatan semua yang hadir. Allah nilai segala kebaikan. Mula malam ni dengan forum, mudah-mudahan saya nak hidup dalam tahun baru ni semangat sampai akhir tahun yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Bali.